أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana bersama dengan kita pada malam ini penceramah jemputan yang tidak asing lagi, khasnya di negeri Pahang ini, iaitu Tuan Haji Ibrahim bin Abdullah, Qadi, bertugas sebagai Qadi Daerah Maran, yang akan menyampaikan ceramah beliau pada malam ini dengan tajuknya bersempena dengan sambutan Ramadan yang akan datang. Jadi saya dengan tanpa lengah masanya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramahnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dikasihi lagi dihormati Ustaz Afif Aisar selaku Imam Satu Masjid Sultan Ahmad Satu Masjid Negeri, pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Ta'ala. Ruang waktu masih lagi Allah peruntukkan kepada kita untuk menikmati kehidupan di muka bumi Allah Ta'ala ini. Syukurlah ke hadrat-Mu ya Allah, kerana Engkau masih lagi memanjangkan usia kami, dan tiadalah kami pohonkan ke hadrat-Mu ya Allah dengan sisa-sisa umur kami ini semakin mendekatkan kami dengan-Mu ya Allah, dan semakin merapatkan akan ukhuwah tali persaudaraan di antara kami. Tiadalah juga kami pohonkan ke hadrat-Mu ya Allah, jadikan hati kami ini hati yang sentiasa lembut untuk mengingati-Mu, berzikir kepada-Mu ya Allah. Lalu jangan Kau keraskan hati ini ya Allah daripada mengingati-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Kau bolak-balikkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang mengurniakan rahmat kepada kami, dan sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha pengurnia. Segala rahmat itu datangnya daripada-Mu ya Allah. Lalu jadikan kami hamba-Mu yang mengundang akan rahmat-Mu ya Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, Ramadan akan datang kepada kita tidak lama lagi. Ramadan akan berkunjung tiba. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan.
Lalu bagaimana persiapan kita untuk menyambut Ramadan Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan? Bagaimana persiapan kita untuk menunggu kehadiran bulan yang agung ini, bulan yang ditunggu-tunggu oleh insan yang beriman kepada Allah Ta'ala? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila masuknya bulan Rejab. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ke hadrat Allah Taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Hadis riwayat Ahmad yang bermaksud, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan berkatilah kami pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban, dan berkatilah kami pada bulan Ramadan. Itu doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sering berdoa bila mana masuknya bulan Rejab dan Rejab sudah berakhir, kita berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan juga sampaikanlah usia kami, umur kami untuk menjejaki, memasuki bulan Ramadan. Sampaikan umur kami, ya Allah, dengan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi, ya Allah. Kami rindu kepada bulan Ramadan. Tuan-tuan, sidang jemaah sekalian, para salafus saleh, orang-orang soleh yang terdahulu memperbanyakkan doa sebelum kedatangan Ramadan. Di antara doa mereka, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan nali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maksudnya, ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan. Sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah dariku segala amal ibadat yang aku lakukan pada bulan Ramadan. Orang-orang soleh yang terdahulu, mereka memperbanyakkan doa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati mereka itu dekat dengan bulan Ramadan. Berapa ramai di antara rakan kita, sahabat kita, saudara mara kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Pada Ramadan yang lalu mereka bersama dengan kita. Dan Ramadan yang sebelum ini. Tapi Ramadan yang setahun sebelum ini, mereka sudah tiada bersama dengan kita. Dan Ramadan kali ini kita tidak tahu apakah giliran kita juga akan sampai. Maka perbanyakkanlah doa kita ke hadrat Allah Ta'ala, supaya Allah berikan lagi peluang kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang ini. Lalu apakah sikap kita? Sikap kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Hendaklah kita merasa gembira dengan Ramadan yang bakal menjelma dengan pelbagai tawaran daripada Allah Ta'ala. Hendaklah kita merasa gembira menunggu kedatangan Ramadan ini kerana kita mengetahui bahawa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan pelbagai tawaran, ganjaran yang amat lumayan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirkan perasaan gembira menyambut Ramadan ini. Kegembiraan itu bergantung kepada keimanan.
sama ada seseorang itu gembira atau tidak gembira sejauh mana iman yang ada pada seseorang itu. Kita boleh mengetahui bagaimana perasaan hati kita menyambut Ramadan ini dengan kekuatan iman yang ada pada kita. Gembirakah? Kurang gembirakah? Sesedap rasakah ataupun tak sedap rasa nak menyambut Ramadan? Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azzallakum syahrukum hadza bi mahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma marra bil mu'minina syahrun khairul lahum min wala bil munafiqina syahrun lahum min. Inna Allah azza wa jalla liyaktubu ajra'u wa nawafilahu min qabli an yudkhilah wa yaktubu isra'u wa syaqa'ahu min qabli an yudkhilah." Maksudnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhum hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menaungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, tiadalah berlalu ke atas orang Islam itu bulan yang lebih baik lagi bagi mereka daripada bulan Ramadan. Tiadalah berlalu satu bulan yang lebih baik lagi daripada bulan Ramadan. Dan tidaklah kepada orang munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan Ramadan itu. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam hadis ini bagaimana digambarkan Ramadan itu menjadikan orang yang beriman, orang Islam itu lebih baik. Ramadan itu menjadikan orang beriman gembira. Ramadan itu menjadikan orang yang beriman lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Ramadan itu menjadikan orang yang beriman menjadi golongan hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ramadan itu menjadikan orang yang beriman yakin kepada Allah Ta'ala. Ramadan itu menjadikan orang yang beriman bersih hatinya, bersih jiwanya. Namun bagi orang munafik, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, sifat orang munafik itu resah. Jiwa mereka lebih teruk daripada bulan Ramadan. Kerana tiadalah seteruk daripada bulan-bulan yang lain kepada orang munafik itu melainkan bulan Ramadan. Kerana jiwa mereka resah, jiwa mereka tidak sukakan kepada bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah menulis pahala ganjarannya sebelum menjelma akan bulan Ramadan itu, dan juga menulis dosa serta keinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi kita boleh nilai jiwa kita, hati kita dengan Ramadan. Suka, tak berapa suka, sesedap rasa, rasa seronok yang amat sangat, rasa tak sabar menunggu Ramadan, dia bergantung kepada iman yang ada pada kita. Muslimin muslimat sekalian, kata ulama, terdapat tata cara menyambut Ramadan itu. Terdapat tata cara menyambut Ramadan. Sebab nak menyambut ni bulan, yakni penghulu segala bulan. Bulan yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Nak sambut bagaikan kekasih yang sudah lama menghilang diri. Setahun menghilang diri menjelma semula. Maka bagaimana sikap, bagaimana perasaan, bagaimana nak menyambutnya? Maka kata ulama,
terdapat beberapa cara untuk kita menyambut Ramadan itu, agar kedatangannya memberi rahmat dan keberkatan buat kita. Lalu kita amati apakah di antara tata cara menyambut Ramadan. Yang pertama, kata ulama, perbaikilah niat kita. Betulkan niat kita. Supaya kita menyambut Ramadan ini dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan untuk mencari redha Allah Ta'ala. Betulkan niat kita, muslimin muslimat sekalian, sebelum menyambut Ramadan ni. Aku nak sambut Ramadan ini ya Allah. Aku nak beramal ibadah kepadamu dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Ikhlas kerana-Mu ya Allah. Dan demi untuk mencari redha-Mu ya Allah. Kerana aku tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagiku. Andainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagiku ya Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik bagiku sebelum rohku menghadap-Mu ya Allah. Lalu muslimin dan muslimat sekalian, betulkan niat kita. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang bermaksud padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, yakni kepada Allah Ta'ala. Tanpa niat, maka ia tidak dikira sebagai suatu ibadah. Boleh jadi masuknya Ramadan itu hanya menjadi suatu adat kebiasaan untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Pasangkan niat supaya ia menjadi suatu nilai ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis jelas. Setiap suatu perkara dengan niat. Setiap suatu amal itu mesti dengan niat. Setiap suatu urusan pekerjaan perkara mesti disertai dengan niat. Dan niat mencari redha Allah. Niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jika jantung hati telah berfokus hanya untuk mencari keredaan Allah. Jika jantung hati ini fokus kerana-Mu, ya Allah, kerana mencari redha-Mu ya Allah. Aku bersama dengan Ramadan, segala amal ibadahku hanyalah untuk-Mu, kerana-Mu ya Allah. Maka amal perbuatan itu akan menjurus kepada mencari keredaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Hati yang ikhlas akan menjurus ke arah amal, ke arah tindakan, ke arah perbuatan semata-mata untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Seorang ahli sufi yang tersohor, ulama yang terkemuka, Sufyan As-Sauri rahimallahu ta'ala, yang memiliki kehebatan ilmu dan kewarakannya, pernah berkata, tidaklah pernah aku merawat sesuatu yang paling sukar, melainkan niatku untuk ikhlas beribadah kerana Allah Ta'ala. Kata Sufyan As-Sauri, seorang ilmuwan, seorang ulama yang hebat, seorang ahli sufi. Apa kata Sufyan As-Sauri? Tiadalah pernah aku merawat sesuatu yang paling sukar, melainkan niatku. Nak betulkan niat ini bukan suatu perkara yang mudah. Oleh kerana kadang sudah menjadi biasa, alat biasa tegal, ya, alat bisa tegal biasa. Kadang niat tu tak menjurus ikhlas benar-benar kerana Allah Ta'ala. Ada ketikanya tidak menjadi suatu matlamat yang benar-benar untuk mencari keredaan Allah Ta'ala.
Memperbaiki niat bukan suatu yang mudah semudah mengucapnya di bibir. Maka ianya merupakan suatu yang mesti ada mujahadah, kesungguhan untuk memperbaiki, membetulkan niat kita. Sedangkan ulama Sufyan As-Sauri ini menyatakan nak merawat hati ini bukan suatu perkara yang mudah, paling sukar. Apa tak lagi dalam soal untuk membetulkan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita? Ini suatu pengajaran, suatu muhasabah kepada kita. Mohon kita bersama pasang niat, betulkan niat, luruskan niat. Ramadan ini ya Allah, aku benar-benar ikhlas nak beramal ibadah kepadamu ya Allah. Walau letih, walau panas, walau lapar, walau dahaga, walau pelbagai ujian dugaan pada bulan Ramadan, ianya adalah untuk menguji keimananku kepadamu ya Allah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallah dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala, menukilkan daripada Ma'la bin Al-Fat, adalah mereka golongan salaf berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan sebelum sampainya Ramadan kepada mereka, dan 6 bulan lagi supaya Allah menerima daripada amalan mereka. Golongan salaf yang terdahulu, ulama salaf, adalah mereka itu berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan sebelum Ramadan itu supaya mereka ini sampai kepada bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah memperbanyakkan doa untuk dipanjangkan umur mereka bertemu dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka memperbanyakkan doa ke hadrat Allah Ta'ala supaya panjang umur mereka bertemu dengan bulan Ramadan, supaya niat mereka ikhlas kerana Allah Ta'ala, supaya Allah memberikan kesihatan kepada mereka supaya dapat beramal ibadah di bulan Ramadan, supaya hati mereka dilembutkan, benar-benar dapat menghayati Ramadan yang akan tiba 6 bulan lagi. Kita seminggu lebih lagi kan? Allahu Akbar. 6 bulan tu para salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu tu sudah terasa aura Ramadan. Subhanallah, muslimin, muslimat sekalian. Kita 6 bulan sebelum ni rasa tak aura Ramadan? Rasa tak? Rindu kepada Ramadan 6 bulan sebelum. Malanglah seandainya seminggu lebih lagi Ramadan yang bakal tiba, tak terasa apa-apa. Menunjukkan hati ni masih jauh lagi kita dengan Allah Ta'ala. Dan 6 bulan selepas Ramadan masih lagi berdoa ke hadrat Allah Ta'ala supaya amal mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka sering berdoa kepada Allah 6 bulan selepas Ramadan supaya amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Apa berlaku kepada kita selepas habis Ramadan menjelangnya Syawal? Ingatkah lagi kita kepada bulan Ramadan? Rindukah lagi kita kepada bulan Ramadan? Habis Ramadan, tibanya Syawal. Bagaimana? Ianya juga bergantung kepada keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Begitu juga daripada Yahya bin Abi Kasir, iaitu di antara doa para salaf itu ialah, Ya Allah, selamatkanlah, sampaikanlah diriku kepada bulan Ramadan. Terimalah pahala Ramadan untukku dan perkenankanlah amalanku di bulan Ramadan. Jadi yang pertama ni, tata cara menyambut Ramadan, baiki niat kita. Itu yang pertama. Luruskan niat, betulkan yang biasa, biasakan yang betul, supaya hati ini benar-benar bila menyambut Ramadan,
kita lurus menghadap Allah Ta'ala. Rasa benar-benar pelukan Ramadan itu dalam jiwa kita, dalam sanubari kita, dalam seluruh hidup kita sebulan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang kedua, kata ulama, sambut Ramadan itu. Para ulama salafus soleh, orang-orang yang terdahulu, mereka memperbanyakkan membaca Al-Quran dan bertadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Kerana Ramadan itu bulan yang amat istimewa, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu adalah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang batil. Banyakkan baca Quran dan bertadarus Al-Quran. Tadarus, ada yang baca, ada yang dengar, ada yang membetulkan. Artinya dalam halaqah bukan hanya baca Quran, tetapi ada yang menegurnya, ada yang kalau tersilap, ada yang menegur, ada yang mendengar, ada yang membetulkan. Itu barulah tadarus Al-Quran. Darasa yadrusu. Artinya mempelajari Al-Quran. Bukan sekadar baca. Memperelokkan tahsin bacaan Al-Quran. Itu gunanya tadarus. Kalau masing-masing baca sendiri, itu bukan bertadarus, itu bertegas. Tadarus. Baik. Ulama salaf yang terdahulu bagaimana? Digambarkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan di luar bacaan solat. Imam Syafi'i khatam Quran pada bulan Ramadan di luar solat 60 kali. Artinya 2 kali sehari khatam Quran. Allahu Akbar. Imam Az-Zuhri rahimallah apabila tiba bulan Ramadan menyatakan bulan ini bulan tilawah Al-Quran dan memberi orang makan. Begitulah keadaan para salaf terdahulu. Apabila tibanya bulan Ramadan, mereka mengagungkan Al-Quran itu dengan membacanya dan mengkhatamkan Al-Quran serta mentadaruskan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang pertama, baiki niat. Yang kedua, banyakkan baca Quran pada bulan Ramadan dan khatam Al-Quran. Yang ketiga, tata cara menyambut Ramadan itu, yang ketiganya banyakkan bersedekah dan beri makan kepada orang yang berbuka puasa. Banyakkan bersedekah dan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dalam hadis baginda Nabi SAW, mafhumnya hadis riwayat Bukhari, adalah Nabi SAW seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihissalam bertemu dengannya, adalah Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran, dan kemudian baginda Nabi SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Ajwad, al-jud, sifat pemurah baginda Nabi SAW pada bulan Ramadan. Banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Begitu juga memberi makan dengan menyediakan juadah berpuasa kepada orang yang berbuka puasa. Besar sangat pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, man fatara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghair annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a. Siapa yang menyediakan makanan berbuka puasa, makanan berbuka buat orang yang berpuasa,
maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa dan tidak dikurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Beri makan pada orang buka puasa ni, dia akan dapat pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu. Orang yang diberikan makan untuk berbuka, tidak dikurang sedikit pun pahala puasa orang itu. Dia mendapat satu lagi ganjaran pahala puasa dengan dia beri makan kepada orang yang berpuasa untuk orang itu berbuka puasa. Kalau ramai banyaklah, kalau seorang-seorang banyak pahala. Pahala sebagaimana pahala puasa orang yang berpuasa itu. Subhanallah. Ya, jadi rajin-rajinlah beri makan pada orang yang berbuka, orang yang berbuka puasa. Bukan orang yang tak puasa, orang yang berbuka puasa. Ikutlah kadar kemampuan yang ada pada kita. Afdalus sadaqah, sadaqatun fi Ramadan, dan sedekah yang paling afdal, sedekah pada bulan Ramadan. Dan yang keempatnya, tata cara menyambut Ramadan ini, maka hendaklah kita melaksanakan qiyam Ramadan. Menghidupkan malam pada malam Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yang sarifa kataballahu lahu qiyam laylah, yang bermaksud barang siapa yang solat qiyam bersama imam sehingga selesai, maka Allah telah memberikannya ganjaran qiyam sepanjang malam. Yakni yang dimaksudkan dengan qiyam itu, seafdal qiyam pada waktu malam itu adalah dengan mengerjakan solat sunat tarawih berjemaah bersama dengan imam sepanjang malam bulan Ramadan. Subhanallah. Ambil kesempatan ini, kerana solat sunat tarawih tidak ada pada bulan yang lain melainkan pada bulan Ramadan. Di samping menghidupkan setiap malam Ramadan itu dengan zikirnya, dengan baca Qurannya, dengan qiyamul lailnya. Dan akhir sekali saya nak tutup dengan hadis baginda Nabi SAW, man shoma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis riwayat Bukhari, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah Ta'ala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, puasa dengan iman, puasa dengan mengharapkan redha Allah Ta'ala, maka tiadalah ganjaran di sisi Allah pengampunan dosa daripada Allah Ta'ala. Maka ulama menyatakan dosa-dosa kecil, dosa besar kena taubat nasu'ah. Tapi bayangkan ganjaran pengampunan dosa. Dosa ini walau sekecil mana sekalipun tetap dosa. Tapi ganjaran pahala di sisi Allah, di samping ganjaran pahala, ganjaran pengampunan dosa. Kerana kita hamba Allah yang banyak dosa, maka Ramadan ini sebagai bulan untuk kita menjernihkan akan jiwa kita, akan hati kita, dan memohonkan keampunan Allah Ta'ala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendapat rahmat, keredaan daripada Allah Ta'ala. Betulkan niat kita, luruskan niat kita mencari keredaan Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Banyakkan, yang keduanya, banyakkan kita baca Quran, khatam Quran, tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang ketiganya, memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Yang keempat, jangan tinggal solat sunat tarawih pada setiap malam. Di samping memperbanyakkan amal-amal ibadah untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Kalau dapat buat 4 perkara ini pun pada bulan Ramadan ini, artinya kita sudah berusaha mencari jalan redha Allah dan menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang lebih baik di dalam hidup kita. Jadi saya kira cukup pertemuan kita pada malam ini, kuliah maghrib pada malam ini. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Allahu Akram, Allah yang maha mulia. Ramadan yang mulia, Allah yang maha mulia. Mudah-mudahan Allah merahmati, Allah memanjangkan usia kita untuk bertemu dengan Ramadan. Perbanyakkan
doa kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.